So tajuk hari ini yang saya kena bagi ni adalah tentang pemakanan sihat untuk kanak-kanak. Okay, so ni sekarang ni pada isu sekarang tentang pertumbuhan kanak-kanak di Malaysia ni, sekarang lebih kita tumpukan kepada masalah bantut di Malaysia. Sebab kalau tengok di slide ni, 1 daripada 5 kanak-kanak adalah bantut. Bantut tu nanti saya terangkan apa tu bantut, tapi saya rasa semua orang tahu kan apa maksudnya bantut. So anggaran bilangan kanak-kanak bantut di Malaysia lebih kurang 503,723 orang yang kanak-kanak yang daripada Malaysia, populasi yang ada masalah bantut. So ni statistik ni adalah daripada kajian National Health Mobility Survey pada tahun 2016. Maksudnya data statistik ni dapat daripada kajian 2016 NHMS yang dibuat oleh IKU, Institut Kesihatan Umum di Putrajaya lah. Okay, so apa itu bantut? Bantut ni dalam bahasa Inggeris maksudnya stunting. Okay. Masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan nutrien yang kronik. Maksudnya kekurangan nutrien kronik ini adalah bantut ni terjadi disebabkan kekurangan sesuatu nutrien yang pada masa yang panjang. Kalau kurang zat makanan ataupun kurang berat badan pula, masalah ni dia bukan disebabkan kronik, dia disebabkan acute. Acute maksudnya dalam masa yang singkat je berat badan boleh turun. Tapi kalau bantut ni dia bukan terjadi dalam masa yang singkat 1-2 bulan, dia mungkin ambil masa 3-4 bulan ke atas. Okay. So ataupun dalam bahasa yang panggil bantut ni sebab pendek lah, atau rendah berbanding rakan yang sebaya. So bantut ni adalah ditentukan dengan berdasarkan ukuran panjang ataupun tinggi dengan umur kanak-kanak. Biasa kan tengok graf ni kan, saya rasa tuan-tuan perempuan biasa dah kan, sebab ada anak mesti pernah tengok. Selalu kan bawa anak main klinik kan, untuk check up, untuk vaksin, untuk ambil vaksin. So misi akan tandakan berat dengan tinggi dengan BMI anak puan dan tuan-tuan dan puan-puan pada graf ni. So ni bagi klasifikasi bantut, so kita tengok dekat helaian kedua. Selain pada buku belakang tu, helaian kedua lah, dia sama ada panjang dan tinggi untuk umur. Okay? So kanak-kanak adalah diklasifikasikan sebagai bantut apabila panjang ataupun tinggi kurang daripada negatif 2 ST. Negatif 2 ST tu maksudnya dia pada garisan bawah antara kuning dan putih tu. So maksudnya kalau kata anak tuan-tuan perempuan punya tinggi jatuh pada warna kuning ni, maksudnya bantut sederhana. Kalau normal tu putih lah. So kalau kata bantut teruk, dia jatuh pada warna merah. Okay. So ni adalah graf, nama dia adalah graf carta pertumbuhan panjang atau tinggi untuk umur WHO 2006. So memang kalau Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara memang guna pakai carta yang samalah untuk negara-negara kita lah, semua termasuk negara Asia. Okay. So kesan-kesan bantut. So sebenarnya bantut ni selain nampak physically nampak dia pendek, apa lagi yang kesan-kesan ada bantut? So daripada kajian kan yang dibuat, bantut ni dia memberikan beberapa kesan kepada kanak-kanak. Pertama, kadang-kadang akan kurang fokus ataupun mempunyai IQ yang lebih rendah. Sebab kenapa boleh mempunyai IQ yang lebih rendah? Sebab maksudnya, pasal saya kata lah kan, kalau bantut ni dia terjadi daripada kekurangan nutrien yang pada masa yang sangat panjang, kronik. So bila kanak-kanak tersebut ataupun anak tersebut kekurangan sesuatu nutrien pada masa yang panjang, physically dia ubah kan, mentally ataupun development, perkembangan otak dia, perkembangan motor, fisiologikal dia pun akan berubah. Maksudnya kekurangan dapat sesuatu. Macam kita tanam satu pokok kan, pokok bunga. Kalau kita bandingkan 2 pokok, satu ni kita bagi dia baja yang cukup, satu lagi kita hanya menyiram dah, setakat bagi dia kenyang je, tapi tak bagi baja. Mana satu lagi elok kan? Mestilah yang diberikan baja tu lagi tumbuh lagi cantik, berbunga lagi cantik, lagi besar kan? Betul tak? So samalah bagi kanak-kanak. Selain itu, kesan bantut, risiko penyakit kronik atau bantut sepanjang hayat. Sebab bantut ni dia tak boleh diterbalikkan.
Maksudnya patut ni ketinggian seseorang manusia ataupun seseorang individu selalunya bila sampai satu tahap umur, kalau bagi lelaki selalunya dah 18 tahun, dah lebih kurang 18 atau 19 dah tamat lah. Kalau perempuan lagi awal, perempuan dah 15, 16 macam tu. So bila lepas tempoh tu nak tinggi tak boleh dah. So kena ambil peluang sebelum tempoh tu. So terutama pada waktu kadang-kadang lah perkembangan besar kan. So ambil peluang ni untuk bagi tubuh tinggi. Janganlah sampai waktu lepas remaja baru nak kata tak cukup tinggi, pendek kan, kerja. Masa tu komplain tak guna lah, makan apa pun tak jadi. So nak buat perbaikan kena sebelum tempoh tersebut lah berkembang pesat. So selain tu kesan-kesan patut masa pembelajaran, lemah imuniti tubuh mudah terkena jangkitan penyakit. Ini samalah sebab kekurangan nutrien dan perpanjangan, malnutrisi, perpanjangan. Satu lagi last, kesan negatif pada fizikal dan mental. Fizikal tu maksudnya kita nampak lah dari luaran tu memang rendah kan. Kalau mental selalunya kadang-kadang anak ataupun kanak-kanak yang rendah, pendek, kebantut, dia akan mungkin kadang-kadang di sekolah rendah ke sekolah menengah, yang kecil kan, dia lebih pendek yang kecil kan, dia mungkin dibuli, masalah buli ke apa kan, dipinggirkan ke dengan rakan-rakan sebaya yang lebih tinggi ataupun lebih normal lah, kita panggil normal. So ni pun akan efek kepada mental mereka lah. Okay? So pengambilan ukuran berat dan tinggi bayi dan kanak-kanak adalah penting untuk penilaian pertumbuhan bayi dan kanak-kanak. Okey, disebabkan masalah pertumbuhan ni sebenarnya sangat penting. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian supaya walaupun dah lepas tempoh imunisasi anak anda, iaitu tahun 6 kan, last kan. Lepas tu janganlah tak datang klinik pula ikut appointment misi. Misi akan bagi appointment juga setengah tahun sekali kan. So bawalah juga datang ke klinik yang tertentulah yang berdekatan dengan rumah anda. Sebab bila anda tidak membawa anak untuk check out di klinik ikut macam seperti saya katalah setahun 6 ke atas, dia kena main setiap 6 bulan je sekali untuk timbang berat tinggi kan, dan ambil ubat cacing mungkinnya. Tapi bila anda tak main, so anda tidak akan tahu pertumbuhan anak anda normal ke tidak, sama ada dia tinggi, rendah ke pendek, ataupun dari segi berat badan dia normal ke, kurang ke, ataupun berlebihan, overweight atau obesity. Selain batuk, sebenarnya masalah obesity antara kanak-kanak pun sangat inilah perlukan perhatian. So okey, jadi maksudnya perlulah perhatian ataupun tindakan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk bawalah anak main ke klinik secara berkala lah untuk check up, no? So selain itu, pengambilan ukuran berat tinggi bayi dan kanak-kanak adalah penting juga untuk penilaian status pemakanan bayi dan kanak-kanak. Sebab sejurus selepas tahu status pertumbuhan, so anda juga boleh buat penilaian berdasarkan status pertumbuhan anak anda berkaitan dengan status pemakanan dia. Sama ada apa yang dia makan tu cukup tak untuk menampung pertumbuhan anak. Yang ketiga, pemantauan status pertumbuhan dan pemakanan bayi dan kanak-kanak bagi mencegah masalah malnutrisi. Memastikan bayi dan kanak-kanak berbesar mengikut standard pertumbuhan WHO 2006. Yang ni maksudnya macam tadi saya katalah, graf tu diguna pakai oleh banyak negara di negara Asia, termasuk Singapura, Thailand, Indonesia. So graf tu adalah standard untuk semua kanak-kanak yang tumbuh pada umur tertentu. So dia untuk buat kita untuk guna untuk sebagai satu guideline lah. Jadi bila kita selalu ikut cakap untuk timbang berat tinggi, so kita boleh pastikan bayi dan kanak-kanak tu membesar mengikut standard yang diberikan. Okey, so apa tu kepentingan pemakanan sihat? Pemakanan sihat yang optimal dapat memastikan potensi kanak-kanak untuk mencapai kejayaan lebih tinggi. Selain itu, boleh menggalakkan perkembangan intelektual, daya fikir ataupun kognitif. Sebab kalau makan cukup, perkembangan kognitif pun akan lebih sempurna. Okay? So untuk memastikan kanak-kanak memerlukan tenaga dan nutrien yang cukup setiap hari. Kekurangan pemakanan sederhana dan kelaparan akan mengganggu proses pembelajaran. So kalau kata seorang kanak-kanak ataupun kanak-kanak lah, so kalau dia selalunya makan
mungkin tak kenyang, dalam keadaan yang mungkin lapar, tak kenyang lah. Rasanya dia beri tumpukan perhatian dalam berpelancaran. Susah kan, mungkin kurang lah bandingkan orang lain. Kalau kita orang dewasa pun, kalau kita tak makan, contohnya kalau puan tak makan breakfast ni kan, rasanya puan mengantuk dah nak dengar ceramah saya pada pagi ni. Mungkin rasa tak tenaga, lapar kan. Mungkin tumpuan tu akan diagihkan ataupun dipecahkan kepada ni lah, benda-benda lain, no? Terutama yang kelaparan. So pentinglah untuk pastikan dalam keadaan yang suasana yang tenang, selesa macam pada ni kan, sini kan Jawa ni selesa, tenang. So lampu pun elok, cerah pun ni kan, kecerahan pun elok kan. So bila saya beri ceramah, anda pun boleh beri perhatian lebih banyak. Selain itu, makan secara sihat juga penting untuk menyumbangkan kepada kesihatan, perkembangan dan pertumbuhan mereka. Kepada pemakanan adalah berbeza mengikut umur kerana kadar pertumbuhan dan perkembangan mereka yang berbeza. Okey, bagi statement ataupun ayat yang ni, yang kedua ni, maksudnya bila seseorang ataupun bila anak kita, bila anak tuan-tuan perempuan lah, semakin umurnya meningkat, so dia punya cara corak pemakanan dengan cara penyediaan makanan kena berubah juga. Contohnya, bila seorang bayi baru lahir, so 0 sehingga 6 bulan, anda sepatutnya hanya bagi dia susu sahaja. Tak kisahlah susu formula ke, susu breastfeeding ke. Okay? Bila 6 bulan ke atas, maksudnya 6 bulan 1 hari ataupun 181 hari kelahiran, so anda patut mulakan dengan makanan pelengkap. Apa tu makanan pelengkap? Makanan pelengkap tu maksudnya makanan yang soft diet, moi lah. So selalunya dalam umur 6 hingga ke 8 bulan, moi yang anda kena bagi dekat bayi adalah puri ataupun dilanyat yang lembut-lembut lah, kelembulan lah selalunya. So dia terdiri daripada karbohidrat kanji, beras lah, no? So kedua, kena ada sayur, sama ada sayur sawi ke, bayam ke, brokoli ke, dan campur dengan sayur yang bukan warna hijau, carrot, lobak merah. Lepas tu kena ada protein, ayam, ikan, selalunya ayam dulu lah, ikan orang kata cacingan. So boleh je bagi, cuma pastikan betul-betul masak lah. So kalau ada telur ke, telur cacing ke, dia akan mati, tak risau. Tapi kalau risau tu bagilah ayam dulu ataupun ikan bilis. Lepas tu kalau bayi anda tengah kurang berat badan, so tambah sikit minyak masak, 1 sudu teh dalam masakan bubur tu untuk bagi dia lemak sikit. Sebenarnya boleh dah bagi pada 6 bulan bila berat dia tak cukup. Kalau berat dah lebih, macam mana pula tambah lemak dalam tu? Okay? So ni untuk 6 hingga 8 bulan. So bila 8 bulan ke atas, iaitu 9 sampai ke 11 bulan, kuantiti makanan kena bertambah. Mungkin sebelum tu bagi moi 6 hingga 8 bulan tu, sekali bagi tu mungkin 1/3 cawan kecil. Sehari mungkin bagi 2 hingga 3 kali. Dengan susu ada bagi jugalah antara waktu makan. Tapi bila naik ke umur 9 hingga 11 bulan, mungkin kuantiti makanan kena berubah daripada 1/3 cawan kecil kepada setengah cawan setiap kali makan. So sama jugalah kerapan bagi makan 2 hingga 3 kali sehari. So pada waktu tu, tekstur makanan kena berubah daripada yang lembut puri kepada yang lebih kasar sikit lah. Mungkin dilancet lah, dicincang macam tu lah, no? Okay, tapi untuk lepas tu, bila naik umur setahun ke atas, so waktu tu bagi pula makanan yang keluarga. So bila pemakanan bayi yang bawah setahun, jangan bagi gula ataupun garam dalam masakan mereka. Sebab perasaan sekarang terutama ibu ke inilah ibu ayah yang mempunyai anak pertama, primate anak pertama, selalunya mereka mungkin tak ada pengalaman, mereka akan beri selang-selang moi dengan saulelat. Ni brand saya sebut lah, tapi sebenarnya tak boleh sebut. Kadang-kadang macam ni lah, maksud saya tu Nestem lah, Nestem bayi. So Nestem bayi ada gula. Gula ni
kalau kita bagi terlalu awal, bagi dekat seorang bayi yang contoh macam kertas putih kan, sebab dia macam kertas putih, sebab dia tak pernah rasa apa-apa. Kalau kita dah bagi dia awal sangat benda tu, dia dah rasa dah. Okey, sebab budak-budak dia pun rasa manis dengan masin tu sedap bagi mereka. So dia rasa awal dah. So lepas tu dia bagi moin, dia tak nak, dia kurang. Milih makan, pergi kita. Itulah penting. Sorry dah saya tak pusing slide. Benda ni sebenarnya pusing slide. Okey, seterusnya ni yang pada umur 1 hingga 6 tahun, pembesaran fizikal adalah pada tinggi, gigi dan tulang. Perkembangan pula dari segi motor, fisiologikal, bahasa dan sosial. Dari segi sistem keimunan pun akan berkembanglah pada umur 1 hingga 6 tahun dan menyokong fungsi badan keseluruhan. So bagaimana untuk menyediakan makanan sihat bagi anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan lah, terutama bagi kemas ni, anak mesti dalam umur 4 hingga 6 tahun kan? Betul tak? Ada campur-campur. Setahu saya tanya tadi Puan Ai kan, dengan campur-campur, tapi mostly majoritinya 4 hingga 6 tahun yang mai hari ni. Tapi dia kata ada campur lah dalam 1 hingga 3 tahun tak ada kan. Okay, so yang ni saya dah terang tadi kan, saya terang dah kan, daripada lahir hingga ke 6 bulan susu. So lepas tu makanan pelengkap mula dengan 6 bulan ke atas. Pemberian makanan keluarga kepada kanak-kanak dimulakan pada usia setahun dan ke atas. Maksudnya bila tadi saya sambunglah daripada tadi saya terang, lepas MOI pada 11 bulan umurnya, bila naik setahun umur kanak-kanak, kita kena bagi start dengan makanan keluarga. Terutamanya kita tengok juga kalau kata kanak-kanak yang dilahirkan pramatang, mungkin dia lahir pada 36 minggu, 37 minggu kehamilan. So mungkin perkembangannya lambat sikit. So kalau gigi dia boleh tumbuh lagi dalam 4 batang ke atas bawah dua-dua lah. Kalau tak kurang batu. Boleh? Okay, Puan Ai ada bagi tahu saya ada waris yang nak tanya soalan berdasarkan setiap topik. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya pada setiap slide saya bagi ni, boleh terus tanyalah. Boleh. Maksudnya macam ni ke Puan Ai? Boleh terus tanyalah. Maksudnya tak payah tunggu sampai hujung ceramah sejam ni. Okay? Kalau ada soalan boleh terus mungkin angkat tangan, saya akan stop lah. Baik, Puan. Esok pagi, Assalamualaikum. Mr. Ho, berbalik kepada makanan sihat tadi, boleh tak? Sebab saya rasa yang kita dengar ini tu, kita dah dengar banyak dekat TV, dekat tuan kan. Boleh tak kita dapatkan cara-cara, contoh kata selalunya yang baby ataupun kanak-kanak ni, dia selalunya dia reject berkenaan dengan sayur-sayuran ni kan. Dia selalu dia tak nak makan sayur, betul? Kan? Kita hadapi semua lah. Kalau sini buat mesti anak-anak mesti tak mau makan sayur kan? Bila ada sayur kan, dia akan reject kan? Dia akan letak sebelah, kutip tak sebelah kan? Contoh, dia gambaran mudah lah kan? Jadi macam mana kita nak apa tu? Nak tium benda tu lah, nak bagi budak-budak ni suka makan sayur. Jadi itu saya lebih praktikal lah untuk orang kata apa, straight to the point, to the grassroots lah kan. Macam mana kita nak apa, nak bagi nak menggalakkan anak makan sayur, jangan tak mau makan sayur. Ya, sebab itu saya rasa majoriti akan hadapi masalah tu lah untuk baby kanak-kanak kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Bagus soalan Tuan lah. Bagi jawapan untuk soalan ni, saya ada jawapan dekat bahagian sayur. Boleh tak nanti sampai sayur, bahagian sayur berapa saja kena ambil sehari bagi umur tertentu, nanti saya terangkan kepada soalan Tuan ni. Boleh ke? Kalau tidak saya kena forwardkan slide ni. Boleh ke? Okey. Ni dah. Okey, so panduan pemberian makanan tepat pada masanya. So ibu bapa adalah digalakkan. Okey, kenapa kena jemput ibu bapa pada hari ini? Kenapa kemas? Bukannya cikgu-cikgu yang dengar. So kena faham. Sebab dekat
kemas, tadi kemas ke tak senang kemas ke, dah ada menu yang Cik Rashidi kan, dah ada menu yang ditentukan, betul tak? Dan menu tu telah mendapat persetujuan daripada KKM, di review dan di approve lah, betul kan? So dekat sekolah memang tak ada masalah pun dari segi pemakanan untuk bagi dekat kanak-kanak, sebab pihak kemas akan menyediakan menu tu setiap hari yang ditetapkan. So maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan memang akan dapatkan makanan yang seimbang, sihat dan selamat. Cuma masalahnya dekat rumah. Sebab tu hari ni ibu bapa daripada ni lah kemas jemput lah kan, dengan KKM pun memang mainkan peranan untuk memastikan pertumbuhan ni rakyat kita ni lah, anak-anak Malaysia lah adalah lebih normal. Sebab tu ibu bapa kami jemput, pihak kemas pun jemput untuk memberikan cadangan ni, sebab mungkin tuan-tuan perempuan kena mainkan peranan juga di rumah untuk memastikan anak makan sihat dan selamat dan seimbang lah. Okay? So yang ni adalah panduan pemberian makanan. Yang ni maksudnya di rumah mungkin tuan-tuan dan puan-puan first, macam mana galakkan anak yang tak mau makan. Okay, first anda digalakkan untuk beri makan ikut masa. So kalau boleh tentukan masa untuk bagi makan dan fixkan dia. Kenapa kena tentukan masa? Sebab kadang-kadang kalau kita tak tentukan masa, kita bagi masa yang makan ni bagi ikut masa sendirilah, atau ikut masa yang kadang-kadang nak. Kadang-kadang saya bagi contoh lah kan, mungkin waktu yang you nak bagi makan dekat, sebab you sibuk, lepas tu bila tuan-tuan perempuan dah free, dah bagi makan dekat anak, tapi anak tuan-tuan perempuan waktu tu dah macam rasa ngantuk, macam nak tidur lah kan mungkin, tapi tuan-tuan perempuan perasan tapi dia tak makan lagi. So tuan-tuan perempuan pun paksa nak makan, bagi makan kat dia, rasanya dia tak akan makan sebab dia rasa nak tidur, dia ngantuk. So ni lah sebabnya tepat masa makan tu penting, sebab bila kita makan kita tetap waktu yang tetap, so waktu-waktu tu tak kacau dah dengan waktu lain. So yang kedua, bagi dalam jumlah yang mencukupi, makan mengikut keperluan berdasarkan sarana bantuan diet makanan kadang-kadang remaja. Dalam keadaan selamat, makanan disedia dan disimpan secara bersih serta diberi kepada kanak-kanak dengan menggunakan alatan makanan yang bersih dan selamat. Ini maksudnya dalam keadaan selamat tu, makanan yang diberi tu tiada keracunan makanan, dari segi macam alat-alat pinggan yang kita bagi pun kalau kita swab ataupun bagi dia makan sendiri, so kita kena pantau. Lepas tu tak tajam sangat lah kita bagi apa macam tu lah, ataupun kalau bagi tangan tu okey lah kan, guna tangan. Lepas tu dengan cara betul, waktu makan, pada makan, tempat makan sesuai, beri makanan yang seimbang, sederhana dan pelbagai. Yang ni saya akan turun telangkan dengan lebih lanjut kat belakang. Ni cuma apa kata tajuk-tajuk dia adalah. Okay? So beri bantuan kepada kanak-kanak sekiranya perlu. Maksudnya bagi bantuan untuk suap dia makan sekiranya perlulah, dan perlu bersabar dan kreatif dalam pemberian makanan. Semua ni saya akan terang dalam belakang lah. Ini cuma depan subtajuk je. So objektif penerang pembelajaran selepas mengikuti percayaan latihan, anda dapat ni tak payah saya sikit lah sebab masa suntuk kan. Okay, so ni ciri-ciri makanan sihat. Ni pentingnya kena ingat. Dan segi keseimbangan tu adalah setiap makanan yang kita bagi dekat anak kita kena seimbang. Seimbang tu maksudnya seimbang dari segi piramid makanan Malaysia. Mesti ada kanji karbohidrat, sama ada nasi. Kalau tak makan nasi, kalau anak tak makan nasi, kita boleh tukar dengan kumpulan kanji yang lain seperti mi, kuih tiaw, bihun, spaghetti, pasta, laksa. Benda sama lah, boleh tukar-tukar. Okay, selain ada kanji, kita kena ada juga protein. Selain ada protein, sayur, fiber, buah-buahan, ni lah bagi seimbang. Okay, ni first, ciri-ciri makanan sihat, seimbang. Kedua, kepelbagaian. Setahu tuan-tuan puan-puan, apa tu maksudnya dah makanan ni, kepelbagaian tu maksud apa? Okay, contohnya, selalunya ramai patient yang ramai dari kanak-kanak yang kurang zat makanan, yang kurang berat badan, yang bantut main jumpa saya kat klinik kesihatan Datuk Kumbak. Sebab saya banyak patient yang ni kanak-kanak yang kurang zat makanan. So bila main, saya akan tanya dekat ibu ataupun ayah dia, selalunya anak cik ataupun anak puan ni
makan macam mana? Boleh tak terang bagi tahu kat saya pemakanan harian dia yang terdekat ni selalunya dia makan macam mana? Dari pagi sampai ke malam setiap waktu. Bagi tahu makan apa dia makan, minum apa yang dia minum dan kuantiti. Dari situ saya perasan lah kan. Kalau macam makan, contohnya kalau sayur macam Cik tadi, Tuan bagi tahu tadi kan, tak makan sayur, kadang-kadang sekarang ramai yang tak makan. Ataupun kalau makan pun mungkin pilih makan carrot je, sayur hijau tak makan. So kalau dari sini situasi macam ni, dia tak mencapai kepelbagaian. Kepelbagaian yang maksud adalah bila satu kumpulan makanan, contohnya sayur, dia pelbagaikan. Maksud pelbagai ni, pelbagai warna sayur dimakan. Warna hijau, warna oranye, baru cukup. Sebab kalau nanti slide ni akan terangkan lebih lanjut dengan belakang apa itu kepelbagaian. Kesederhanaan itu maksudnya sesuatu makanan yang digemari oleh kanak-kanak pun jangan bagi terlalu banyak. Kalau kata budak tu dia lebih suka makan ayam banding dengan nasi, dia suka rata lauk, tak boleh juga dia makan terlalu banyak. Macam dia kuantiti, dia makan banyak sangat kuantiti dari segi satu food group tu, satu kumpulan makanan tu. Lepas tu nasi tak makan, yang tu pun tak capai lah dari segi kesederhanaan. Sebab tu semua makanan kena makan dengan sederhana. Lepas tu bersih dan selamat tu penting untuk pastikan tak ada keracunan makanan, tak ada kecederaan fizikal. Okay? So makanan sihat yang berjaya adalah segar, tidak overcook. Tak macam ni lah, yang hari overcook kan sayur tu. Tu saya nampak pun tak menarik. Okay, mouthfeel tu maksudnya macam sayur ni dia crunchy. Kadang-kadang macam budak macam tuan kan, saya jawab sikit. Kalau sebab nak sebut ni kan, kalau sayur kadang-kadang budak dia tak suka sayur yang berdaun. Mungkin kita boleh try bagi yang sayur bahagian batang. Dia punya rasa, tekstur dia lain, dia crunchy. So ada budak dia boleh makan, tapi kita kena try bagilah. Cuba. So kombinasi warna yang menarik dalam masakan dan kepuasan makan. So ni adalah maksud pelbagaian jenis makanan yang saya sebutkan tadi. Macam contoh sayur, kalau seorang budak dia hanya makan carrot je, setiap kali makan pun mungkin seminggu beberapa kali. So dia tak makan sayur hijau. So dia hanya akan dapat vitamin A je lah. Macam sayur hijau ni dia banyak tinggi dalam vitamin B. So dia takkan dapat. So dia tak ada vitamin tu pun daripada diet dia. So dia tak akan capai keseimbangan, tak cukup lah nutrien untuk pertumbuhan, menyokong pertumbuhan yang kepulan pertumbuhan dia. Okay. So maksudnya semua makanan kena makan juga dari satu kumpulan makanan. So ni adalah piramid makanan Malaysia terbaru 2020. Dekat, saya tanya Cik Rashidi, dekat Kemas ada dibekalkan poster piramid ke? Ada. Yang terbaru ke? Sebab yang lama, macam mana bezakan yang lama dan baru? So yang lama, kumpulan nasi tu kat bawah. Yang terbaru ni adalah kumpulan sayur dan buah kat bawah. Sebab ni perubahan piramid makanan ni oleh Kementerian Kesihatan adalah berdasarkan kajian dibuat. Sebab daripada kajian NHMS tadi yang saya sebut tadi lah, National Health Mobility Survey. So mendapati bahawa rakyat Malaysia, tak kisah dewasa ke kanak-kanak ke, kita memang makan kurang sayur dan buah. So kita banyak makan kumpulan kanji, kumpulan karbohidrat. Nasi banyak. Ini untuk orang dewasa lah. So jadinya Kementerian Kesihatan tu dia tukar lah, buat perubahan dari segi buat piramid macam ni untuk ubah dia punya serving size. Sebelum ni pun, kalau ni nasi bijring dengan nasi ni, sebelum ni 4 hingga ke 8 sajan. Sekarang tukar kepada 3 hingga 5 sajan saja setiap hari. Yo. Ada beza lah kualiti antara sayur yang fresh yang dengan sayur yang kita blend. Blend tu maksudnya? Mana kita sawi kan, macam kita blend, lebih baik blend ataupun lebih baik yang kita potong saja? Kalau kata macam kalau untuk bagi dekat budak-budak makan, blend dengan sayur tak ada masalah. Mana kualiti dia tak berbeza? Dia tak berbeza sangat. Dia kualiti sayur ni dia berbeza dengan cara masak.
Kalau macam blend dengan potong kecil-kecil, dia tak beza. Kalau masak tu dia, kalau suhu tinggi dengan lama lah, dia akan kurang lah zat-zat dia. So ni adalah piramid makanan Malaysia terbaru. So slide seterusnya ni adalah pecahan kepada piramid makanan tersebut. So bagi 1000 kilokalori sehari ni untuk kanak-kanak yang berumur 1 sehingga 3 tahun setiap hari lah. So kalau kata maksudnya daripada slide ni 1 hingga ke 3 tahun punya budak, so dia kena makan sayur-sayuran 2 sahajan setiap hari. Ni maksudnya 2 sahajan, buah-buahan ni 2 sahajan setiap hari, nasi, mi, roti, bijirin dan produk bijirin serta ubi-ubian ni 2 sahajan sehari, ikan setengah sahajan sehari, ayam, daging dan telur ataupun telur setengah sahajan sehari, kekacang setengah sahajan sehari, susu 2 sahajan sehari. Ini pecahan bagi kumpulan makanan daripada piramid makanan tadi. Sebab setiap orang bila umur lain-lain, keperluan tenaga akan berubah. Tak sama macam tadi kita katakan, bila anak dah meningkat umur, keperluan akan lain-lain, kuantiti pun akan lain-lain. So ni adalah yang di recommended ialah ikut piramid makanan Malaysia. Okey. So yang dijadangkan. So bagi umur 4 hingga 6 bulan pula, yang mungkin kita boleh fokus pada hari ini 4 hingga ke 6 bulan, sebab anak-anak puan majoriti kan 4 hingga 6 bulan kan. So jadi maksudnya sayur-sayuran sehari kita kena pastikan dia ambil, dapatkan 2 sahajan sayur. So sahajan tu, banyak mana sahajan tu nanti saya terangkan ke belakang. So buah-buahan 2 sahajan, nasi, mi, bijirin 3 sahajan, ikan 1 sahajan, ayam ataupun daging ataupun telur setengah sahajan, kekacang setengah sahajan dan susu 2 sahajan. So puan ingatlah benda ni sebab nanti kena saya nak terangkan ke belakang. So apa tu sahajan, apa maksud sahajan? Okay. So ni kumpulan makanan daripada piramid makanan. Okey, kita masuk dalam kumpulan pertama ataupun aras bawah sekali, iaitu sayur-sayuran. So sayuran tu penting untuk memberikan kita sumber mineral dan vitamin yang boleh bantu untuk menjauhkan penyakit. Selain itu, sayur-sayuran juga tinggi serat dan fiber untuk mencegah sebelit. So ambil 2 sahaja sayur-sayuran setiap hari. So ni adalah contoh gambaran untuk sahajan sayur lah yang perlu diambil ikut umur. Kalau 1000 kira-kira itu untuk tadi berapa umur dia? 1 sehingga 3 tahun kan? Kalau untuk 1003 kalori 4 hingga ke 6 tahun. So kalau anak tuan-tuan dan puan-puan umur 5 tahun, jadi dia kena ikut yang tengah-tengah ni. Faham tak? So okey, ni satu sebab kalau ikut yang tadi ni 2 sahaja sayur kan bagi umur 4 hingga 6 tahun kan. So 2 sahaja tu maksud inilah 1 sahaja untuk satu ni, 1 cup, setengah cawan tu, setengah cawan tomato dan setengah cawan yang tu saya pun tak nampak apa. Tapi selalunya sayur-sayuran yang telah dimasak, setengah cawan kopi ni, setengah cawan dia 1 sahaja. Kalau sayuran yang telah dimasak. Kalau sayuran yang macam ulam yang mentah, 1 cawan 1 sahaja. Okay, ni untuk sayur-sayuran lah. So untuk buah pula kumpulan 2. So buah tinggi juga dalam mineral dan vitamin yang boleh bantu untuk mencegahkan penyakit. So buah juga tinggi dalam serat dan fiber untuk mencegah sebelit. So ambil 2 sahaja buah-buahan setiap hari. So ni gambaran untuk buah 2 sahaja setiap hari. Kalau ikut tengah ni, contohnya yang tu pear lah, pear ataupun apple ataupun orange, scooping ataupun 1/4 potong 1 sahaja dengan jus buah-buahan yang original. Boleh juga bagi jus lah kalau kata budak-budak tak nak makan buah kan. Tapi jus tu kena jus yang original lah, yang kita blend sendiri, lebih baik. So kumpulan ketiga pula, ni nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. So bagi makanan karbohidrat ni sebenarnya merupakan sumber tenaga utama. Dia juga tinggi dalam serat dan vitamin B dan mineral. So ni adalah pertukaran saiz saja mengikut kumpulan makanan. So kalau tengok sini, tengok balik ni, bagi 1003 kalori untuk umur 4 hingga ke 6 tahun,
bagi kumpulan kanji ataupun karbohidrat, nasi, mi, roti, bishirin dan produk bishirin, kita perlu bagi kanak-kanak tersebut ataupun anak tersebut makan 3 sahaja karbohidrat setiap hari. So 3 sahaja tu banyak mana? So kita tengok balik ni. Okey, untuk dapat tahu 3 sahaja tu bagaimana? Okey, setiap satu ni satu sahaja. Okey, kalau kita nak bagi bubur dalam sehari dan 3 kali tu kita bagi bubur semua. So bubur satu sahaja tu 2 cawan bubur. So kita kena ambil bagi 6 cawan bubur setiap hari. Tapi dengan syarat kita tak bagi benda lain lah. Maksudnya kita tak bagi makanan kanji benda lain. Tapi kalau kata you nak campur, tuan-tuan perempuan nak campur, bagi nasi, nak bagi mi, lepas tu nak bagi roti, so kita boleh tukar pertukaran saiz saja ni ikut kumpulan makanan kanji. Sebab 2 cawan nasi bubur nasi bersamaan dengan 1,5 cawan laksa ataupun bihun yang telah direndam. Mi, bangsa dan kuih tiaw pula 1 cawan tu 1 sahaja. Okey, kalau biskut 6 keping 1 sahaja. Ubi kentang 2 biji saiz sederhana 1 sahaja. Keladi ubi kayu 1 cawan 1 sahaja. Okey, kalau nasi ni 1 cawan ataupun 2 sendok nasi 1 sahaja. So kalau tuan-tuan perempuan nak bagi anak tuan-tuan perempuan makan nasi je untuk mencapai 3 sahaja setiap hari untuk umur 4 hingga 6 tahun tersebut, so anda perlu bagi berapa sendok nasi? Kalau bagi nasi je sehari 6 sendok. Kalau tak guna sendok kan kat rumah kan, kalau macam cawan ni mungkin untuk macam nasi lemak ke, beli kat luar kan, selalunya macam tengah hari tak ada nak masak, beli kat luar. So 1 cawan tu 1 sahaja juga. Maksudnya pertukaran tu sama, 2 sendok sama dengan 1 sahaja. So kalau kata nak bagi nasi je untuk umur 4 hingga 6 tahun, so kena bagi 3 cawan nasi ataupun 6 sendok nasi lah setiap hari. Tapi kalau anda campur bagi roti ke, biskut ke, benda-benda lain ke, contohnya macam kuih tiaw ke, so yang ni nasi lebih kurang, ditukar dengan yang tadi tu. Faham tak? Macam contohnya pagi kita bagi makan mi, so bagi makan mi goreng 1 cawan lah. Tengah hari kita bagi nasi 2 sendok 1 sendok 1 sahaja. So dah capai 2 sahaja dah kan. Malam pula untuk capai 1 sahaja lagi tu, ikutlah nak bagi nasi lagi ke nak bagi benda lain, kuih tiaw ke, spaghetti pasta 1 cawan 1 sahaja. Faham kan? Saya terang dengan sangat ni. Asal boleh faham kot. Okey, so ni contoh yang saya terangkan tadi. So ni satu saja untuk capai 3 sahaja pengambilan setiap hari. Okey. Okey, so next saya move kan, ada ambil gambar kan? Dapat? Okey. So next ni kumpulan keempat, ikan, ayam, daging, telur dan legumes. Pada kumpulan ni dia penting untuk bagi dekat anak-anak kita, membekalkan protein sebagai antibody dan pertahanan dalam badan. So ni adalah pertukaran sahaja bagi umur, kalau kita tengok tengah tu serba 3 tu untuk 4 hingga 6 tahun. So bagi ikan, kalau ikut tadi tu kita kena bagi ikan 1 sahaja setiap hari kepada umur 4 hingga 6 tahun. Kalau untuk ayam ataupun daging atau telur, tukar-tukar mana-mana pun boleh. Kalau nak bagi telur ke, nak bagi ayam ke, nak bagi daging boleh. Tapi bagi setengah saja setiap hari kepada anak yang umur 4 hingga 6 tahun tersebut. Kalau untuk legume tu maksudnya kekacang, benda makanan kekacang, macam tahu ke, tempe ke, ataupun kacang hijau ke. Kalau kita masak dengan kacang bubur ke, kacang bubur hijau ke, boleh juga anggap sebagai legumes. So setengah saja 1 hari, setiap hari lah. So ini contoh pertukaran. Okey, so biasanya kalau ikan yang potong, yang ikan besar yang potong, 1 potong 1 saja. Kalau kata untuk setengah saja tu setengah potong. Okey. Kalau ikan yang ekor contoh macam temenung ke, satu ekor tu 1 saja lah. Okey. Kalau macam ayam satu bahagian, contoh 1 peha 1 saja. 1 sayap 1 saja. 1 bahagian dada 1 saja, macam tu. Okey. Okay, kalau telur pula 2 biji telur 1 saja. Cuba tengok ni, kalau dia
tunjuk setengah saja telur tu maksudnya 1 biji je lah. Kalau untuk ni sama juga lah, setengah 1 biji je setiap hari. So kalau kata dah sehari kita bagi budak tu kita bagi dah makan contohnya ayam seketul. So sebenarnya dia dah capai, dia dah dapat dah untuk yang hal kedua ni. Selain tu kita bagi ikan lah, ikan pada waktu makan lain, tetapi pada hari yang sama. So kita teruskan. So kumpulan kelima iaitu susu dan produk susu. So kumpulan susu ni dia penting untuk membekalkan nutrien kalsium, vitamin D dan potasium. So satu saja susu dan produk susu bersamaan dengan 1 gelas susu tepung penuh krim. Ataupun produk susu ni sebenarnya kita tak bagi susu, kita boleh gantikan dengan benda seperti keju, 2 keping keju, 1 saja, ataupun 2 cawan yogurt yang bersaiz kecil ni, 1 saja. So ini contoh saranan saja makanan bagi kumpulan susu dan produk susu. Okay, so faham lah. Next. Okay, ni lemak, gula dan garam. Okay, so bagi kumpulan lemak, gula dan garam terletak di puncak piramid makanan Malaysia. So kumpulan ni hanya perlu makanan sedikit sahaja. Pengambilan yang berlebihan boleh meningkatkan risiko kepada penyakit kronik. So ni perbandingan tenaga dan nutrien. Nak tanya tuan-tuan perempuan, selalunya macam kat sekolah tak ada kot kan, kat rumah ada tak bagi macam minuman teh, kopi, minuman bergas? So ni slide ni sebenarnya terang kepada tuan-tuan perempuan kenapa minuman-minuman tersebut sebenarnya tak berapa digalakkan kepada anak-anak. Sebab kalau tengok ni minuman bergas ni dengan susu lah, susu skim milk lah, perbandingan nutrien dia. Okay, so minuman ni kalau ambil 1 cup dengan yang tu 1 cup, dia hanya kalau minuman cola carbonated drink ni dia hanya bagikan tenaga saja, tapi dia tak membekalkan nutrien lain, tak ada zat lain-lain. So kalau kita bagi susu, so anak-anak akan dapat semua ni lah. Contohnya protein, vitamin A, C, thiamine, B1, B2, B3 dengan kalsium dan iron. So pentingnya kita kena pilih benda yang kita nak bagi dekat anak. So rasional untuk kurangkan pengambilan gula. Sebab pengambilan gula berlebihan akan menyebabkan karies gigi, kekurangan nutrien penting dan peningkatan lemak dalam darah. Sebab kalau kita ambil gula dengan berlebihan, gula yang berlebihan tu yang kita tak guna untuk macam buat physical activity, so gula tu akan tukar jadi glycogen dan store tu maksudnya akan simpan bawah kulit kita, adipose tissue, so jadi lemak. So contoh makanan tinggi gula, so makanan ni kena kurangkan bagi dekat anak-anak lah. So coklat, kek, gula-gula, kuih, biskut, roti manis, minuman gas ataupun aiskrim, kurangkan. Bukan kata tak boleh bagi, tapi kurangkan. Sebab sebab benda-benda manis memang dah ada banyak kajian yang kata boleh kurangkan selera makan anak. So kalau anak tuan-tuan perempuan kurang tambah makan, macam pilih makan ke, kurang makan ke, mungkin anak kena buat penilaian semula. Ataupun you fikir balik lah, ada tak saya bagi kita terlalu banyak makan ni, makanan yang manis-manis? Kalau ada, kena kurangkan. So so kurangkan makanan yang tinggi kandungan gula, termasuk gula tersembunyi dalam produk makanan. Apa tu gula tersembunyi? Gula tersembunyi tu maksudnya bukan gula yang kita tambah dalam makanan, tapi gula tu dah sedia ada dalam makanan yang makan. Contohnya macam jeruk, tak ada kan, bukan kita tambah jeruk ke, macam sirap buah ke, tin buah-buahan ke, memang gula tu bukan kita tambah, tapi gula tu kita panggil gula tersembunyi. So guna 1 sudu teh gula sahaja dalam setiap cawan minuman. So kalau nak bancuh minuman manis untuk anak, so jangan guna terlalu banyak gula. So guna hanya 1 sudu teh saja dalam setiap cawan minuman. Sekiranya minuman disediakan secara buka, maksudnya bancuh untuk 1 keluarga, so guna 1 sendok kecil gula bagi 1 jam minuman untuk hidangan 8 cawan. Okay? Hadkan penggunaan gula, susu pekat manis, susu isian pekat manis dan krema manis dalam minuman.
ia tidak boleh menggantikan susu penuh krim ataupun susu rendah lemak kerana kandungan gula tinggi dan kurang kandungan nutrien. Tahu tak apa tu susu pekan manis? Sebenarnya susu pekan manis bukan susu pun, susu tin ni, susu pekan ni dia punya ingredient, ramuan dia buat daripada minyak kelapa sawit dengan gula. So memang tak ada kalsium, tak ada susu langsung lah. So susu pekan ni sebenarnya kalau ambil dengan berlebihan, dia sama macam kita ambil lebih gula lah, kencing manis. Satu lagi sebab dia ada lemak, minyak kelapa sawit kan, sebab dia banyak bukan sikit. So actually dia boleh menyebabkan profil lipid ataupun kolesterol yang tak bagus lah. LDL, HDL bagus kan, LDL dengan triglyceride seseorang meningkat tinggi. Maksudnya lipid ataupun lemak yang tak bagus lah, dia boleh menjadi tinggi lah kalau kita ambil banyak susu pekan manis. Selain daripada gula, dia minyak juga tinggi. Okay, so saranan pengambilan gula sehari bagi kanak-kanak berumur 4 sehingga 9 tahun adalah kurang ataupun tidak lebih daripada 6,5 sudu teh setiap hari, termasuk gula tersembunyi. So baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Yang ni maksud baca label ni adalah bila nak macam pergi ke supermarket nak beli minuman ke makanan untuk anak-anak makan kan. So bandingkanlah dia punya label maksudnya maklumat pemakanan. Kalau kata ada satu produk tapi dia banyak jenama, so kita pilih jenama yang lebih rendah dalam gula. Tapi pastinya kita tengok harga dulu juga kan, betul tak? So harga tu satu, so kita tengok jugalah kandungan gula tu tinggi tak bandingkan lain. Okay? Pilih produk yang berlabel rendah gula ataupun bebas gula. Kalau boleh tu antara produk tu, ada produk yang ada label rendah gula, so kita pilih yang tu lah. Macam minuman berkotak ke, kadang kita bagi dekat anak juga kan, minuman berkotak. So pilih yang dia ada label dengan low sugar, lebih bagus lah kalau yang bandingan normal. So banyakkan minum air kosong. Minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kurangkan pengambilan minuman yang berkarbonat, bergas. So contoh makanan tinggi garam, so MSG, kicap, kentang goreng bergaram, junk food, makanan ringan, jajan lah, ikan masin, telur masin. So ni kena kurangkan bagi dekat anak. Inilah anak-anak juga sebab tinggi garam. Yang ni tak payah. Okey, meningkatkan perisa makanan dengan menggunakan rempah seperti bawang putih, kari, lada sula, lada hitam, cuka dan limau nipis, limau kasri. Maksudnya kita kurangkan penggunaan gula dalam masakan, tapi kita gunakan ramuan-ramuan untuk tambahkan rasa. Ramuan-ramuan biasa lah, ramuan yang harus semula jadi, seperti yang saya baca tadi lah. So hadkan pengambilan makanan segera dan minta kurang garam dan sos serta tanpa MSG bila makan di luar juga. Belajar untuk menikmati rasa semula jadi makanan tanpa garam semasa anak masih kecil. Yang ni maksudnya bila anak tadi atas sebut tadi, bila anak baby kurang belas tahun, jangan bagi gula dan garam dulu dalam masakan bubur ke apa-apa je lah, minuman ke, jangan bagi dulu. Kalau boleh kita lanjutkan sikit umur, mungkin setahun setengah ke, baru kita try gunakan gula dan garam kalau boleh. Sebenarnya setahun ke atas boleh bagi dah, tapi mungkin kurangkan penggunaan jugalah. Tapi bawah setahun jangan guna gula dan garam. So mengurangkan pengambilan makanan bergaram seperti ikan masin, telur masin, sayur masin, makanan terproses seperti sausage, nugget, meatball dan snack yang banyak garam seperti potato chips dan fish chip ataupun macam banyaklah jajan-jajan kan sekarang kan. Pilih buah-buahan dan sayuran yang segar berbanding yang dijeruk ataupun diproses. Sebab jeruk ataupun buah-buahan yang diproses banyak daripada gunakan garam untuk buat jeruk kan. So contoh makanan tinggi lemak. So ni bahagian lemak pula. So macam roti canai, makanan segera, masakan santan, ayam goreng, berbola ikan, nugget, sosis goreng, nasi lemak ni ada tinggi dalam lemak. Tapi cumanya kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak bagi anak anda makan roti canai ke nasi lemak, tak ada halangan tau, boleh je tau. Terutamanya yang kurang berat badan, boleh je bagi. Tapi yang macam makanan segera tu, yang tu kena kurangkan. Sebab kenapa saya kata makanan segera tu kena kurangkan? Sebab makanan segera dia makanan yang telah diproses.
Kalau macam roti canai dengan nasi lemak tu makanan semua jadi kan. Nasi, ikan bilis, telur, sambal bilis macam tu kan. Sebenarnya makanan tu okey, elok je makan, cuma dia tinggi lemak lah. Yang ni boleh bagi dekat anak kita. Tapi kalau makan segera, dia makan proses. Daging tu pun, daging burger tu pun dah macam tak tahu, kita pun tak tahu sebenarnya kilang tu dia letak apa dalam tu kan, betul tak? Ingredient. Tapi selalunya makanan terproses ni dia pun guna banyak chemical dan banyak perisa ke, berasa ke, dan tambah rasa, bagi rasa. So makanan tu kena lebih elok, kurangkan lah. Selain tu kalau ikan nugget, sausage pun sama lah, makanan terproses pun kena kurangkan. Okay, so amalan makan secara sihat, pilih makanan rendah lemak dan minyak. Daripada mi kari, lebih baik bagi mi ataupun kuih tahu ke bihun yang bersup. Yang ni untuk yang had obesity ataupun berlebihan berat badan. Kalau yang kurang berat badan, rasanya tak ada masalah nak bagi yang had dan lemak-lemak ni. So sama jugalah bagi nasi ni, yang sebelah kiri tu lebih berlemak kan, sebab nasi lemak kan. Yang sebelah tu moi kan, lebih kurang lemak. So samalah, yang ni sama semua. Yang bandingkan goreng dengan yang kukus. Okay, sama juga pisang goreng dengan ni lah, buah-buahan dan sebagainya. Okay, so kalau pengambilan lemak, kurangkan daging berlemak, kulit ayam. So pilih ikan, ayam tanpa kulit dan daging tanpa lemak. Saya akan cepat sebab ni masa dah sampai dah. Ada banyak slide lagi. Saya dah skip kan tu. Yang penting tu yang belakang yang cik tanya tadi tu, sayur. Okay, sarapan adalah penting. Nak tanya tuan-tuan puan-puan, kalau kemas selain besar pukul berapa? Ya. Tak tahu, dia macam frozen food. Macam roti canai ada yang frozen kan. Boleh nak kita bagi untuk anak-anak. Yang hard tu, roti canai tu dia kena tengok dia. Kalau frozen tu sebenarnya kita tidak galakkan bagilah. Tapi kalau banding roti canai frozen dengan contohnya sausage, nugget ke, daging burger ke, yang tu lagi tak bagus lah. Kan? Maksudnya yang frozen, yang roti canai tu still okay, boleh bagi. Tapi kalau yang hard process, sebab dia bukan dalam produk makanan yang terproses sangat-sangat halus. So sarapan pagi adalah penting untuk memberi tenaga kepada kanak-kanak selepas tidur semalaman, kerana makanan terakhir yang diambil adalah 10 hingga 12 jam lepas. So nak tanya tuan-tuan di sini, selalunya hantar anak pergi ke ni tadika ke taska ni pukul berapa? 8? 7.30. So sebelum hantar tu tak bagi sarapan kan? Bagilah. Dekat kelas kita bagi sarapan. Sekarang pukul berapa bagi? Kelas 7.30 ke atas kita bagi sarapan. 9.30 kan? 7.30 kan lah. So elok lah. Susu dengan biskut lah. Tapi ikut menu kan? Ikut menu lah kan? So kat kemas ada sarapan pagi dan juga selepas tu ada juga makan berat sikit. Berat tu pukul berapa Puan? 10 ke atas lah. 10 ke atas lah. Lepas tu dah dah. Lepas tu dah balik lah. So balik dah lah kan? So untuk sarapan tu dah rasa tak ada masalah sebab dah kemas tu dah bagi kan. Cuma hari cuti lah, hari Sabtu, Jumaat Sabtu lah. Ada tuan-tuan pun bagi tak. Okay, kanak-kanak yang tidak bersarapan ada disebabkan sarapan bukan rutin sesebuah keluarga. Tidak sarapan bila baru bangun, keadaan terlalu sibuk di sebelah pagi, ataupun sarapan tidak disediakan. Kalau bersarapan, anak kita akan lebih banyak tenaga, lebih ketahanan, lebih tumpuan, lebih mudah menyelesaikan sesuatu tugas yang perlukan daya fikir, buat kerja lebih cepat dan buat sedikit kesilapan, lebih kreatif, lebih bekerjasama, kurang bergaduh, boleh sesuaikan diri dengan kawan-kawan. Prestasi sekolah pun akan meningkat. Kalau tidak bersarapan, anak-anak akan rasa letih, rasa gelisah dan kurang tumpuan. Maafkan saya kena cepat laju. Okay. So contoh sarapan pagi yang boleh kita bagi untuk anak-anak kita adalah seperti roti, bubur nasi, mihun sup, nasi goreng,
biji sarapan dengan minuman seperti susu, jus buah-buahan lah untuk letak dalam macam Coco Crunch ke, cornflake ke. Okay. So snack pula, snack kita bagi bila? Antara waktu makan utama. Snack ni biasanya dalam, kalau dekat kemas memang tak bagi dah kan. Kalau kata kat sebelah petang lah, lepas makan tengah hari, dalam pukul 4, pukul 5 ni kita bagi snack dekat Taska ada lah. So snack adalah makanan ataupun cecair yang padat kandungan nutrien dan kuantiti yang kecil dan diambil di antara waktu makan utama. Kebiasaannya ia boleh diambil sendiri, senang dan mudah disediakan. Contohnya seperti buah dan sandwich, tetapi ia tidak boleh menggantikan menu utama. Pastikan snack yang disediakan terdiri daripada 2 ataupun lebih kumpulan makanan utama. Maksud snack tu jangan kita bagi roti kosong je. Maksudnya ayat ni, jangan bagi roti kosong je. Sebab roti kosong, roti dia hanya karbohidrat je kan, tak ada apa dalam tu. So maksudnya pastikan snack yang disediakan terdiri daripada 2 ataupun lebih kumpulan makanan utama. So roti, kalau kita bagi roti sebagai snack kan, so roti tu mungkin kita letak telur scrambled egg ke, kepit ke, kan tu ada 2 kumpulan makanan dah. Ataupun kalau lagi bagus letak sayur sikit. Buah-buahan? Dia kandungan gula dia tinggi tak? Kalau yang bersalut dengan coklat tu memang tinggi gula sikit banding yang macam cornflake lah. Kira tak boleh selalu lah. Boleh lah tu okey, still okey. Dia memang, tapi dia memang gula tak setinggi macam kita bagi coklat, kita bagi kek. Yang tu lagi tinggi lah. Yang macam coconut tu okey, still okey. Snack perlu diberi di antara waktu makan utama dan bukan pada bila-bila masa ataupun terdekat dengan waktu makan utama. Sebab snack kalau bagi dekat-dekat waktu makan utama, so budak-budak selalunya akan kurang nak makan dah sebab dah kenyang nak makan snack. Elak daripada memberi snack seperti keropok, gula-gula, coklat ataupun kek yang mengandungi tinggi tenaga tetapi kurang nutrien lain. Ni contoh snack sayuran. Tuan tadi tanya saya kan, okay, ni saya nak jawab dah. So kalau macam bagi budak yang tak makan sayur sama, okay, first ni anak cik ke macam tu ke tak makan sayur? Ada lah, maksudnya semua, bukan semua tak makan, tapi ada seorang dua lah. Okay, so mungkin umur berapa yang tak makan sayur tu? Jadi dia ikutkan dia. Dia kata dia tak makan sayur. Dia tak makan sayur kan. Dia kata dia dah besar lah kan. Dia kata dia makan ayat dah apa lah kan. Jadi bila tengok dekat dia makan, dia pun tak makan sayur kan. Jadi jauh bila dekat ni, dekat atas meja makan ada sayur, maksudnya kita dah ambil ataupun kita bagi kat dia memang tak nak ambil. Kan dia tak nak ambil, kita kubur tapi dia akan sebelah. Tepi kan. Dah cuba semua jenis sayur ke? Yalah, maksudnya ada setengah sayur dia makan, ada setengah kan. Okey, sayur apa yang dia makan cik? Carrot lah, carrot semua okey. Carrot je? Sayur lain tak makan? Sayur kacang? Kurang lah, yang lain kurang lah. Carrot okey lah. Okey. So kalau banding dengan sayur macam tadi saya sebut, kalau yang berdaun, sayur bahagian berdaun dengan yang bahagian batang, so dua-dua tu dia dua-dua pun tak makan. Tak makan dah. Okey. So selain cara tu, kita boleh cuba, sebab tu saya tanya umur dia. So kita boleh cuba masukkan sayur dalam masakan yang macam ni lah, contoh snack. Kalau budak-budak yang umur macam 2, 3, 4 tahun itu boleh. Contohnya kalau kita buat snack kan, kalau macam menu ni, cucuk ni, letak carrot cube lah dengan ni kacang sayur lah dalam tu. Tapi boleh je guna macam daun sup ke, boleh je sama je macam tu. Boleh ke? So snack yang sihat, contoh snack yang sihat, buah-buahan, biskut cracker, sandwich, jagung rebus, kuih apam,
Pau, yogurt, keju, potongan lobak merah dan bizirin. So cadangan kekerapan jenis masakan: makanan direbus, direndam, rendite, dikukus, dipanggang dan atau dibakar setiap hari. So makanan yang jenis masakan ni lebih bagus, so boleh kekalkan setiap hari. So makanan bergoreng tidak lebih daripada satu jenis makanan pada setiap hidangan utama. Maksudnya pada setiap kali makan, janganlah semua makanan yang bergoreng. Coba-cobalah yang lain, bakar ke, rebus ke, berkuah ke. Makan bersantan seperti masak lemak, bubur kacang hijau, nasi lemak atau kari tidak melebihi 3 kali seminggu. Makan segera dilarang. Kuih manis ataupun kuih goreng tidak melebihi sekali sehari. Soalan makanan: alergi makanan adalah tidak balas sistem keimunan badan apabila termakan sesetengah makanan. Allergens: reaksi yang boleh dikesan, sesama, muntah, ceri-ceri, bengkak, gatal, sakit kepala dan lain-lain. Reaksi adalah bergantung kepada beberapa jumlah dan kekerapan yang dimakan. Berapa jumlah makanan tersebutlah allergen tu yang dimakan. Tuan, dalam perkara ni, kebanyakan masyarakat Melayu ni kan banyak elok sayur-sayur yang datangkan angin, macam makan kangkung, makan kacang, lagi angin. Jadi dia tak makan macam tu. Yang tu betul. Yang tu pun bukan masalah Melayu je, masalah Cina pun macam tu. So macam kangkung, tauge ataupun kubis kan, dia sebenarnya angin. So kalau dia tengok orang sebenarnya, sebab bila saya sendirilah, bila saya consult dekat patient macam ibu mengandung, saya cakap kalau nak naikkan HB, anda kena makan bayam ataupun kangkung, tauge, peria, ulam yang berdaun hijau. So saya akan sebut juga, kalau puan angin bila makan tauge ataupun kangkung, so pilihlah yang lain makan. Yang boleh buat pilihan tu ada lagi bayam, benda lain kan, peria, ulam, macam tu. Macam kata orang kata sawi tu panas dia, untuk darah tinggi memang dia tak sesuai makan kan. Dah okey je sawi. Okey sawi. Darah tinggi selalunya saya tak ada masalah. Selalunya darah tinggi ni berkait dengan sumber haiwan. Bayam kan kata tak. Bayam biasanya kena kontrol kalau darah tinggi. Sebab darah tinggi maksudnya kalau bayam dia boleh naikkan HB. Kan betul tak? Kalau makan banyak sebab HB, darah kita makin pekat, tekanan darah akan tinggi lah. Satu kita dalam pantang, kita pun confuse sayur mana boleh makan, sayur mana tak boleh makan. Selalunya sayur berangin tu tak boleh makan, pasal pantang. Sejuk, yang sejuk. Sawi boleh? Sayur yang sejuk ada tak? Sayur yang kategori sejuk. Sejuk tu selalu Sebab berkat. orang Melayu gua kata tak boleh makan sejuk ni, daun ni sejuk. Tapi selalunya kami akan cakap ikut jugalah. Ikut jugalah. Sebab kalau ikut nasihat di hospital, semua boleh makan. Lepas dalam pantang kata jangan, cuma yang satu benda tu kami dah sebut, macam kata minum, okey, bila pantang tu, yang ni yang antara masyarakat Melayu kan, tapi biasa dengar lah, dan waktu pantang 44 hari kan. So okey, air kena kurangkan, betul tak? Orang tua kata jangan makan minum air banyak. Yang tu salah. Boleh je you minum sikit-sikit tapi kerap kan. Sebab selalunya kita ibu hamil ibu bersalin ni dah menyusukan anak. So susu ibu, susu badan, you kena banyak minum air baru cukup. Kalau tidak, air takkan kedua, air susu tak akan kedua banyak lah. Kalau pasal macam angin semua tu memang kena jaga sebab nak bagi susu badan dengan anak juga kan. So kalau baby, kalau ambil benda yang angin, dia akan kebun perut, dia akan rasa tak selesa juga. Saya salah, anda pun akan rasa tak selesa. Tapi ikutlah, kalau ada macam kata makanan ni kena pantang, buah ni tak boleh makan, ikan ni tak boleh makan kena pantang, yang tu kan ikut tahanan badan. So ni cadangan perubahan menu. Yang ni tentang allergen kan, alahan kan. So bagi kanak-kanak yang dia alergi kepada susu lembu, ada ramai kot. Siapa tuan-tuan apa siapa punya anak tak boleh minum susu lembu langsung. So bagi susu apa? Kariho yang tanbik. Boleh juga. Ataupun kadang-kadang macam kami akan cadangkan, bagi kalau untuk kadang-kadang 2 tahun ke atas, anda boleh bagi susu soya ataupun produk soya. Soya tak boleh juga. Tak boleh. So boleh juga bagi susu lembu yang terhidrolisis. Ada juga hydrolyze, susu hydrolyze. Ada beberapa brand di pasaran yang ada susu ni, hydrolyze susu. Mungkin boleh try jugalah. Macam nan, susu nan. Envagro pun ada. Tapi dia bukan semua, kena tengok betul-betul. Dekat label dia ada tulis hydrolyze milk.
hydrolyze whey. Tu boleh bagi try sebab dia dah proses lah susu tu daripada susu asal kan. So kalau kan anak allergic kepada telur tu semua protein kan. So kita gantikan dengan tahu, ikan, ayam atau daging. So makanan hasil laut boleh gantikan dengan ikan, ayam, daging atau produk soya. Kalau kata anak tu dia allergic kepada gandum tu maksudnya macam roti kan, buat dari gandum kan. So kita jangan bagilah gandum, kita bagi benda-benda yang boleh gantilah, beras ke, mi ke. Mi tu gandum sebenarnya, beras tu. So ni langkah-langkah mengelakkan kejadian tercekik ni tak payahlah nak. Rasa semua tahu kot keselamatan bagi anak-anak makan. Sebab nak cepat, sebab masa dah depan dah. Tapi slide saya ada lagi 18 slide, banyak juga. So I akan cepat lah. So saya skip lah, tercekat ni tak payahlah kot. Semua tahu kan. So yang penting ni lah, tekstur makanan yang bersesuaian tu kena bagi untuk umur-umur tertentu lah. Kalau anak kita masih kecil ke, janganlah bagi yang benda-benda yang keras sangat dan gigit. Macam saiz sini ada sebut tak? Sebab macam anggur ke, potong kecil sikit lah. Kacang yang bulat-bulat kan. So bagi makanan lembut, dipotong kecil, tidak bertulang dan buat dipotong kecil. So tabiat pemilihan makanan, apakah yang sebenarnya saya lakukan? Jadikan waktu makan saat yang menyeronokkan. Menerangkan ini pengalaman baru, memberi tekstur makanan bersesuaian, kombinasi warna makanan dan peralatan makanan, suasana harmoni dan seronok. Okay, so bila anda nak makan, so cuba kita sediakan suasana yang seronok untuk anda makan, untuk galakkan dia makan lebih. Jangan dalam keadaan yang macam huru-hara, ataupun jangan paksa anak lah untuk makan. So bila main ke makanan yang macam tinggi gula atau makanan ringan, contohnya seperti gula-gula, coklat, aiskrim, tak payah kita suruh pun anak makan, dia akan makan sendiri kan, betul? Itu tak payah suruh pun. Kalau main ke makan, rimba makan, kena paksa. So kalau macam ni, kita jangan paksa lah, kita cuba buat yang terbaik untuk galakkan mereka makan. So sediakan suasana yang sesuai. Lepas tu, bila nak makan pun, sediakan dalam kuantiti yang sedikit. Sebab bila you bagi makanan tu banyak sangat terus kat anak anda makan, dia akan nampak banyak sangat, macam anda tengah paksa dia makan. Bagi dalam kuantiti yang sikit-sikit dulu. Habis tambah. Macam nasi lah, tambah. Okay. So satu lagi, cuba sekitar waktu makan. Okay. Satu lagi, cuba kita melibatkan anak dalam penyediaan makanan. Maksudnya bila ada nak buat macam sandwich ke, ataupun roti kan, senang buat lah. So kita boleh suruh anak untuk main, tolong sapukan inti dia, letak tuna, sardin, letak sayur. Lepas tu sambil-sambil tu kita terangkan anak lah. So ni sebenarnya ini khasiat dia, ni kalau makan ni boleh dapat khasiat apa, boleh bantu untuk apa. So dia akan menarik perhatian dia tau. Satu lagi, bila nak bagi anak makan, kita cuba buat makanan yang dibagi tu lebih menarik. Contohnya macam kalau anak-anak kita kurang makan nasi, so cuba kita buat contohnya kepal nasi kepal kan, bulat-bulat nasi kepal macam yang Jepun tu. So kita hiaskan dengan benda-benda tu untuk jadikan macam dia bentuk kartun dan rupa lah lebih menarik. Ataupun macam bila nak bagi sandwich, kita buatkan dia size, shape, bentuk seperti macam teddy bear. Dia akan lebih menarik untuk makan. So sebenarnya makanan yang perlu dirarang untuk bagi mi segera, jangan bagi makanan ringan seperti gula-gula ataupun extruded snack. Extruded snack tu macam makanan ringan ni, jajan yang dijual di pasar raya. Makanan dan minuman yang melanggar peraturan makanan seperti makanan melampaui tarikh luput dan sudah expired itu jangan bagilah. Makanan segera seperti sausage, nugget, sup segera dan sebagainya. Dan dah tanya adakah kemas ni, kalau ada buat macam sambutan apa-apa kan, hari jadi ke apa-apa ke, you all ada sediakan nugget sausage tak? Jangan
Sebab selalunya macam kami nampak benda ni kat Facebook kami sendiri nampak lah, kami ada bincang antara kami lah macam mereka ni memang ikutlah betul, tapi bila ada sambutan hari apa-apa kan, hari keibu-bapaan ke, hari sukan ke, mesti ada benda-benda ni. Budak-budak suka. Tapi kalau dah bagi nugget sausage kan, sausage jangan kata nugget lah, boleh buat sendiri, homemade nugget. Kat kantin sekolah yang tu yang laku dulu. Kantin sebenarnya dia pun tak boleh jual tau. Jual Tak, dia pun jual tu atas illegal, tak boleh. Sebab dia ada konsensus antara KPM dengan KKM kata dekat sekolah dekat sekolah rendah atau sekolah menengah tak dibenarkan jual, pengusaha tak dibenarkan jual, tapi berlaku dan berlaku di boleh kata semua sekolah. Sebab kami, tugas kami selain berani kan, kami kena pergi ke sekolah untuk check kantin, untuk pantau mereka jual tak makanan tu, makanan yang ni lah, makanan segera. Teh pun tak boleh jual kat budak-budak. Teh tak boleh. So ni teh satu lagi nak sebut, kalau teh kopi anak pun ada minum sekarang, hentikan. Dia satu, teh biar kesan kefein ni kesan dia merencatkan dan menghalang penyerapan zat makanan. Dia bagi dia zat makan apapun yang tinggi zat pun dia makan pun, tapi tak tubuh isi. Sebab teh tu halang zat tu masuk badan, dia buang keluar. Satu lagi, kefein dia boleh kurangkan selera makan. Dia macam gula lah, dia kurangkan selera makan anak-anak. So kalau macam contohnya anak anda tak cukup berat badan, so anda beli dan mungkin anda kata saya dah cuba dah macam-macam vitamin, multivitamin yang ada lysine, tapi tak jalan juga, dia tak mau makan juga. So mungkin anda tengok balik lah, ada punca-punca lain yang menyebabkan dia kurang makan, tak mau makan tak. Walaupun anda dah bagi dah benda yang menggalakkan dia makan untuk naikkan selera makan dia, tapi dia rasa tak mau makan lagi. So teh kopi ni biasa salah satu punca dia lah. Untuk kita umur macam ni, boleh kalau teh sebagai minuman harian kita? Elok tak? Tu pula kepada anda punya HP. Lagi tak ada masalah, tolong puan. Seenak-enaknya digalakkan, kata digalakkan sebab kadang kita minum juga teh tu setiap hari. Kalau dia tak nak puan ready, okey. Puan umur apa? Tak tahu saya. umur 50 lebih dah. Saya tak ada masalah, boleh. Kalau macam anda nak macam dalam fasa yang nak mengandung, dah masa ready lah, masa ready nak mengandung, Saranan tu elok diteruskan ke stop? teh boleh ambil, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada efek kepala. Tapi kalau macam teh ni selalunya minum teh kosong ke teh bergula ke teh bersusu? Teh kosong. Tak apa boleh. Tapi kata kefein ada kan? Tapi puan tak lepas buat ni kan, umur yang untuk mengandung lah kan. Kita tak kira mengandung, kita untuk kesihatan umur panjang. Dia tadi kesan dia terhadap dewasa dia tak berapa ada kesan, kecuali mengandung ada kadang-kadang. Sebab you kata ada kefein tadi. Kefein lah, tapi puan bersedar kan makan. Memang. Dia penting tengok HB lah, sebab perempuan selalunya ni kan setiap bulan akan kehilangan darah ni kan. So kita tengok balik HB, sebab sometimes ada wanita yang HB rendah. So bila anda cek darah HB rendah, mungkin minuman kefein ni kena kurangkan. Kalau anda tak ada masalah HB, tak ada masalah, boleh minum je seperti sekarang. Saya dah habis dah puan bagi saya 5 minit lagi. Okay. Satu lagi soalan saya, bila berkenaan dengan sampai makanan yang dilarang ni, sebenarnya yang ni lah yang menjadi tumpuan kanak-kanak, betul tak? Ya. Saya setuju. Berkenaan dengan mi segera ni kan, kalau lah ini nak minta komen Mr. Ho punya komen lah kan, mi segera tu kita cuma ambil sebungkus saja untuk masak, tapi kita campurkan dengan daging, dengan sayur, maksudnya apa-apa yang diperlukan ni kita masukkan. Tapi mi segera tu kita bungkus saja. Komen Mr. Ho macam mana? Sebab kalau ikut tu memang tak boleh makan tu dalam mi segera ni kan. Tapi bila mi segera ni kalau kita campur dengan tu, kalau anak saya lah kan, dia akan makan lah. Maksudnya apa yang kita masuk dalam tu, ayam kalau daging kasut dia akan makan lah. Sebab dia macam anggap benda tu sup kan. Jadi salah satu cara saya nak bagi dia makan yang makanan yang daging, ayam ataupun sayur-sayuran ni, saya buat ni, tapi tak kandungan mi segera tu cuma sebungkus saja. Sebut tak guna tak? Nak tanya sebut dah guna tak?
Sebut dia tu kalau guna pun mungkin separuh lah. Sikit saja daripada kuantiti sebungkus. Berapa kerap Puan bagi anak makan macam tu? Tak kerap lah. Maksudnya Sebulan berapa kali? Sebulan mungkin ada 2 kali dia tu lah. Tak ada masalah macam tu. Sekali boleh lah, sebulan sekali. Cuma jangan kerap sangat tu, maksudnya jangan setiap minggu. Cuma dia maksudnya sebungkus tu, jadi yang lebihnya adalah ayam, daging dalam Ya, kalau ikut nasihat pemakanan yang sihat untuk mi segera ni, atau mi lah Maggi kan. Kalau nak bagi Maggi, kita boleh gunakan mi Maggi tu yang hard, jual bungkus besar tu. Jangan beli yang Maggi segera. So kita guna mi tu, tapi kita kan, so mi tu tak ada rempah, tak ada dia apa yang sebut kan, betul tak? So kita guna tu untuk masak lah, masak tambah sayur, tambah daging, campur ni ayam, lepas tu perencah pula. Kicap tu ke sos tu kita buat sendiri. Dan tu lagi sihat sebenarnya. Maksudnya boleh lah tu. Boleh. Sebab sebut daripada mi segera ni, dia terdiri banyak daripada MSG. Lepas tu garam. So sebenarnya tak bagus sangat dari segi kalau kita banding dengan kita buat sendiri, kuah sendiri, sos sendiri kan, dia lebih okey lah. Guna sos hitam ke, sos kicap hitam ke, kita sos pekat kan kita buat sendiri. Okey, sama. Makanan dan minuman yang melanggar peraturan ni, okey ni siap dah kan. So sebenarnya makanan yang dilarang, jenis-jenis makanan yang telah dijeruk sama ada masam, masin ataupun manis, basah ataupun kering seperti asam masin, jeruk mangga dan kulit limau dan jeruk bawang. Dan kopi lah macam tadi saya sebut. Sirap Korea dan minum bergas ni perlu kurangkan bagi dekat anak-anak kita. Okey, so ada sebenarnya lagi. Mengapa dilarang? Sebab makanan-makanan yang perlu dilarang ni sebab mempunyai nilai nutrien rendah, tinggi kandungan gula, garam dan lemak, mempunyai risiko tinggi keracunan makanan, memberi kesan negatif pada kesihatan dan jangka masa panjang. Makanan ringan tidak boleh diberikan sebagai imbuhan ataupun hadiah kepada kanak-kanak atas alasan kesihatan dan keselamatan makanan. Maksudnya jangan guna makanan ringan sebagai ganjaran. So makanan segar menjadi makanan pilihan utama kepada kanak-kanak tabika dan taska. Sehubungan dengan itu, makanan segera dan makanan diproses adalah tidak dibenarkan kecuali berbola ikan, sardin boleh, kacang panggang, kacang pis, jagung, cendawan, roti, ban, kek yang tidak bersalut dengan icing, tak bersalut dengan gula lah, biskut yang kalau boleh biskut yang tawar lagi bagus. Okay, so walau bagaimanapun makanan tersebut ataupun makanan diproses yang lain mesti memenuhi kriteria seperti berikut. Semua makanan dan bahan mentera yang diberi mesti dalam keadaan segar, bersih dan selamat. So tidak kemek, bocor, berkarat, menggelembung. Ni saya tak perlu skip lah. Ni tentang keselamatan makanan lah. Maksudnya makanan kita beli tu pastikan dalam keadaan bagus. So yang ni tak payah kot. Satu gitu kan, confuse macam buruk. Sebiji sebelah tu buruk. Ada kata boleh makan sebelah lagi tu yang tak buruk tu? Boleh, saya selalu buat macam tu. Oh tak buruk. Ada effect Kan kan? tengoklah, potong dulu tengok. Kalau kata macam contohnya tepikan susu lah kan, potong dulu. Takkanlah buang semua. Takutlah ada effect tu sebelah Tak tu. ada, okey je. Saya selalu buat macam tu. Tengok, yang penting tu tak buruk dan tak ada ni ulat lah. Ni saya tinggal berapa slide? 4 slide. Okey. Peranan ibu bapa ataupun penjaga ni dah 4 slide lah. Memilih dan membeli bahan mentera segar, bersih dan berkhasiat. Beli makanan dengan berpandukan piramid makanan tadi yang saya terangkan. Hidangkan makanan perlu mengandungi gizi, sayur, buah, susu dan sumber protein. Aturkan masa supaya kanak-kanak dapat makan setiap setengah jam hingga 2 jam. Kalau boleh bagi anak makan kerap sikit, sebab dia makan tak banyak, bagi kerap. Bagi kerap tu maksudnya lepas bagi waktu makan utama dah, kita selitkan dengan snack macam biskut ke, roti ke, buah ke, yogurt ke, boleh juga bagi ni lah, ataupun macam cucuk ke, kuih ke, boleh juga sebagai snack kan, yang snack sihat lah, ataupun lempeng, dade, boleh je semua benda tu. Pastikan snack diberi mengikut panduan piramid makanan. Berikan snack dalam jumlah kecil supaya tidak mengganggu selera makan kanak-kanak bila tiba waktu makan. Elakkan daripada kerap memberi snack yang kurang berkhasiat seperti makanan ringan, minuman berperisa atau gula-gula.
berikan makanan mengikut kemampuan kanak-kanak. Contohnya, berikan saiz hidangan sesuai. Yang ni pun saya dah bagi tahu tadilah, bila kita hidangkan makanan untuk anak kita, jangan hidangkan banyak sangat. Nasi tu kita ambil mungkin 1 sendok, lepas tu tambah banyak kalau perlu. Menentukan bila makanan apa sedang diberikan. Ini masa menentukan bila makanan ni, maksudnya masa kan. Ni masa kena tentukan lah. Fixkan masa untuk bagi makan. Pertekas supaya kanak-kanak turut serta semasa makan. Maksudnya bila kita makan satu keluarga, pastikan mereka makan sekali. Pastikan semua ahli keluarga makan sekali bersama waktu makan. So, tunjuk teladan tinggalkan makan yang sepatutnya. Tumpukan perhatian kepada makanan yang dimakan. Duduk dengan sempurna semasa makan. Makan di tempat yang sesuai semasa di rumah. Elakkan membaca buku ataupun bermain dengan mainan di meja makan semasa makan. Ataupun elakkan menonton televisyen, TV semasa makan. Sebab boleh sebab dengan ni boleh dia tak tumpu dengan makan tau. Dia boleh macam hilangkan tumpuan dia, menarik tumpuan dia ke benda lain. So dia akan kurang minat lah. Elakkan memaksa kanak-kanak menghabiskan makanannya. Menjanjikan ganjaran supaya kanak-kanak menghabiskan makanannya. Maksudnya jangan janjikan untuk bagi ganjaran. Boleh je nak bagi ganjaran, tapi mungkin bukan dalam bentuk makanan ringan. Mungkin kata lepas habis makan ni, nanti malam sebelum tidur tu ayah ataupun mak baca storybook untuk ni lah, untuk nak storybook apa ke. Ni contoh lah, satu contoh je. Kenalan boleh. Ataupun nak bawa dia pergi ke taman permainan ke, macam tu lah. Menggunakan makanan sebagai ganjaran. Elakkan menggunakan makanan sebagai makanan ganjaran. So last, ukurkan tingkah laku yang baik, beri perhatian, kenali dan berikan pujian kepada tingkah laku yang baik semasa makan. So pujilah anak bila dia makan habis, ataupun dia makan dengan elok lah, dia duduk elok semua tu. Kena puji dia selalu, sebab dia akan, bila dapat compliment, so anak pun akan ingat, okey ni memang bagus, saya kena buat macam ni pada hari-hari kemudian. So jadikan masa makan bersama keluarga dalam suasana yang menyeronokkan. Sediakan tempat makan yang selesa. Jika makan di meja, pastikan kanak-kanak kecil duduk pada ketinggian yang sesuai dengan tinggi meja. Ni tak ada kan? Okey, ni saya sambung lah. Sediakan perkakas yang mudah untuk digunakan untuk kanak-kanak, seperti sudu, kapur yang pendek, lulus dan tumpuk, cawan bertangkai yang kecil dengan mulut yang lebar luas, mangkuk plastik, pinggan dengan birai yang rendah supaya kanak-kanak mudah mencedok makanan, pinggan yang berpetak untuk mengasingkan makanan berlainan. Jangan bertengkar ataupun marahkan anak-anak semasa makan. Ini jangan paksa, jangan marah lah. So kalau dia rasa keadaan dalam situasi makan tu macam tak selesa, anak pun takkan makan banyak. Ini memberi pengalaman yang tidak baik untuk kanak-kanak untuk mungkin akan tinggal sehingga dewasa. Okay, sekian, terima kasih.